Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Seperti yang telah saya umumkan kemarin, saya suka satu tabung kilat ni, rumah kilat untuk mangsa ibu di kilat. Jadi kalau tuan-tuan baca untuk rumah dan untuk membantu meninggalkan barang tersebut di belakang kat tiang rumah masjid tadi. Satu lagi adalah pada hari Ahad ni 11 hari bulan kita ada gotong royong membersihkan kawasan. Jadi kawasan masjidnya, jadi tuan-tuan dipersilakan untuk hadir pada bermula pada pukul 6 hari Ahad nanti, insya-Allah. Sebelum kita menyambut Ramadan, kita buat satu gotong royong pembersihan kawasan masjid. Dipersilakan tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah, kasih sayang daripada Allah, selagi Allah beri kita pinjaman nyawa, selagi Allah menggerakkan segala tubuh badan kita supaya kita dapat sentiasa dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Kiamat Hampir Tiba pada muka surat yang ke berapa ni? Tak sama kitab saya kata tuan. 71 kan. Kalau kat saya ni yang keempat tu kan. Yang keempat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, keempat, membaca 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi seperti apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man hafiza 10 ayatin min awwal suratil Kahfi usima min ad-dajjal wa fi riwayah min al-akhiril Kahfi. Rawahul Muslim. Artinya barang siapa yang hafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, ia akan terpelihara dari godaan Dajjal. Dan dalam riwayat lain, barang siapa yang hafal 10 ayat yang terakhir daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih. Nabi kata, barang siapa yang hafal saja tak baca tak guna. Dia nak hafal dan mengamalkan. Hafal 10 ayat surah Al-Kahfi, atau dia kata wa fi riwayatin, maksudnya dalam riwayat lain min akhir kahfi, min akhir kahfi. Dalam riwayat lain Nabi kata 10 ayat yang terakhir. Jadi kita nak pakai mana dia, 10 ayat awal ke 10 ayat akhir? Kita ikut pandangan para ulama, iaitu ulama menganjurkan pada kita supaya membaca 10 ayat pertama dan juga 10 ayat terakhir dalam suratul Kahfi. Apa kelebihan dia? Antara kelebihannya, Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita daripada terikut
godaan Dajjal. Kita dah bincang dah sebelum-sebelum ni, godaan Dajjal ni memang sangat dahsyat. Godaan Dajjal sangat-sangatlah dahsyat. Jadi kalau ada godaan dia sangat dahsyat, macam mana cara kita nak pelihara diri kita? Nabi ajar dengan satu cara ni je. Apa dia? Iaitu dengan cara kita membaca suratul Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat awal dan juga 10 ayat yang terakhir. Alhamdulillah malam tadi kita baca, kan? Malam tadi kita baca, kalau boleh pada hari Jumaat ni perbanyakkanlah membaca 10 ayat awal suratul Kahfi dan 10 ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Kita baca sama-sama tuan-tuan. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Ini kita tengok maksud daripada 10 ayat surah Al-Kahfi. Ayat yang pertama, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad akan Al-Quran dan tidak menjadi padanya sesuatu yang bengkok. Maksudnya Al-Quran ni Allah turunkan pada Nabi Muhammad, dan juga Quran ni tidak ada satu pun yang tak betul. Kesemuanya betul belaka. Al-Quran. Maksud bengkok tu ialah Allah turunkan Al-Quran ni semuanya dalam keadaan betul belaka. Ini kita kena pegang lah. Sebab apa? Antara rukun iman yang wajib kita yang wajib kita percaya, yang wajib kita beriman, iaitu kitab. Kan? Beriman kepada kitab Allah. Jadi kita tak boleh beriman separuh-separuh, tak boleh. Aku nak beriman hak ni. Ni tak apalah, nantilah. Tak boleh. Beriman kepada ayat Al-Quran kena beriman sepenuhnya. Kenapa tidak ada satu ayat pun daripada Al-Quran yang sesat lagi menyesatkan? Yang membawa pada sesat ni orang yang salah mentafsir ayat Al-Quran. Salah menafsirkan ayat Al-Quran membuatkan menjadi sesat. Membuatkan jadi sesat. Nampak tak? Sebab apa? Bila mereka salah tafsir mengikut kehendak hawa nafsu mereka. Mereka tidak tafsir itu mengikut kehendak agama Islam, tidak, tapi tafsir mengikut kehendak hawa nafsu. Bila tafsir mengikut kehendak hawa nafsu, itulah punca menjadi kesesatan. Nampak tak? Itu yang punca kata solat atau kalau tak khusyuk tak diterima Allah Taala. Nampak tak? Siapa kita nak kata solat tu Allah Taala terima ataupun tidak? Jangan kita salah faham daripada apa yang Allah Taala sampaikan. Kenapa kita perlu rujuk kepada para alim ulama? Kerana kita ni tak tahu.
Kita bukan orang yang mengaji bahasa Arab, kita tak tahu dalam bahasa Arab, istilah dalam bahasa Arab pun banyak kita tak tahu. Maka ada ayat Quran yang tak berapa kita nak faham, rujuk kepada para alim ulama, bukan untuk kita faham sendiri. Nampak tak? Kalau kita cuba nak faham sendiri, itu punca jadi isim. Nah, mulalah dia nak kata aku yang betul, aku yang betul. Dia tak mesti ikut kehendak diri dia sendiri. Lama-lama jadi beron lah, macam orang isap gam. Nampak tak? Macam orang isap gam, dia tak betul beron kepala otak. Pasal apa? Pasal nak cari Allah Ta'ala tak guru. Alasannya apa? Dapat ilmu laduni. Ilmu laduni. Ilmu laduni ni tuan-tuan, bukan senang nak dapat. Dan Allah hanya kurniakan ilmu laduni ni hanya kepada kekasih dia je. Wali-wali dia je. Kita wali band. Nampak tak? Kita bukan tok wali tak. Kita wali band. Bukan tok wali. Nampak tak? Lepas tu kita ngaku kita dapat ilmu laduni. Tak kena. Tak betul. Dengan cara kehidupan seharian kita tidak menepati kehendak syarak. Lepas tu kita mengaku kita dapat ilmu laduni. Apa dia ilmu laduni? Ilmu yang sesuatu ilmu yang tak diajarkan oleh manusia. Allah bagi direct pada dia. Itu panggil ilmu laduni. Nah, tapi bukanlah bererti dia nampak Allah Ta'ala itu tidak. Tapi ilmu laduni ialah umpamanya Allah Ta'ala hadirkan ilmu tersebut di dalam mimpi dia. Nampak tak? Ilmu tersebut Allah berikan dalam mimpi dia. Kemudian dia bangun, dia sedar daripada mimpi dia dapat tu, lalu dia cuba mengamalkan apa ilmu yang didapatkan dalam mimpi tersebut. Tapi kena perhati molek lah, jangan sampai kita ni tertipu dengan syaitan. Lagi tinggi darjat kita di sisi Allah Ta'ala, lagi kuat bisikan syaitan. Lagi tinggi agama seseorang tu, lagi kuat bisikan syaitan. Yang tak tinggi agama, syaitan dia tak heran sangat dah. Pasal memang supo dia orang supo hatu dah. Perangai tu pun supo hatu dah, dia tak heran sangat dah. Dia tak payah nak susah payah dah, tak payah. Tapi kalau syaitan ni yang dia nak asuk sangat ni orang agama. Ya, dia nak selewengkan sangat ni akidah ni orang agama. Kat bawah ni hijai dia ikut je orang agama ni. Jadi bila kita salah mentafsirkan ayat Al-Quran, maka membuatkan fahaman akidah kita akan seleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Jadi kalau apa ayat Quran yang kita tak faham, memang sekarang mudah untuk kita nak faham maksud ayat Al-Quran. Kan? Tapi jangan kita bukan ahli dia, kita bukan ahli tafsir Quran, maka kita ada beberapa ayat yang perlu kita rujuk. Umpamanya kan, yang kita baca, kalau katakan kita baca surah Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang bernama Rahman kan, duduk di atas arasy. Kalau kita baca tafsir dia begitu saja, maksud daripada Allah duduk di atas arasy, makna Allah Ta'ala ni dia duduk lah. Nampak tak? Allah duduk di atas langit lah. Tu dah bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa ayat tersebut bukan bermakna Allah Ta'ala tu duduk di arasy, tidak, tapi kekuasaan Allah Ta'ala tu sehingga di arasy. Kekuasaan Allah Ta'ala bukan sekadar di bumi, tetapi sehingga di arasy. Tapi kalau kita salah faham, kita tak mengaji, kita tak rujuk kepada para alim ulama, maka kita akan berpegang Allah Ta'ala tu duduk di atas arasy. Dah lari dah. Kenapa? Bersalahan sifat baharu kepada Allah Ta'ala. Duduk adalah sifat baharu, menetap adalah sifat baharu. Sedangkan bersalahan sifat Allah Ta'ala tu dengan sifat yang baru. Jadi jangan sampai salah tafsir Quran. Quran memang betul dah, comel molek dah. Comel elok dah Quran ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Cuma dalam kita nak memahami maksud tersebut, perlulah kita rujuk kepada para alim ulama. Rujuk pada mereka apa maksud ayat daripada Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kan? Maka para alim ulama akan terangkan kepada kita. Itu sebab mencari ilmu tu satu kewajipan. Memanglah istilah kata-kata Melayu membaca tangga kejayaan. Membaca tangga kejayaan. Tak silap saya kot. Membaca jabatan ilmu. Jambatan pula dah. Dia lebih kurang bunyi.
membaca jambatan ilmu. Cikgu dia tahulah. Saya cikgu. Kita bukan ahli dia. Nampak tak? Tetapi dalam dia, hatta kita sekolah biasa pun tuan-tuan, kena rujuk. Tak boleh kita faham kod kita, walaupun nanti kita tengok dalam buku matematik gitu, tak boleh faham kod kita. Kena ada ahli dia. Siapa dia? Cikgu dia. Cikgu dia terangkan, mu gini, maksud ni gini. Ni matematik ni dia, kalau orang yang minat, dia memang pandai. Kan? Dia cepat. Otak dia cepat. Kalau ambil SPM tu kena tulis bagai tu. Hebatlah dia. Kan? Tapi kena rujuk juga kepada ahli dia. Sebab kita ni asal orang yang tak tahu. Cikgu sekalipun, dia pun dulu orang yang tak tahu. Tapi dia rujuk. Dia belajar, dia rujuk kepada para ahli ulama. Sebab tu Nabi kata, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Cari ilmu tu adalah satu kewajipan bagi setiap orang Islam. Jadi satu perkara yang wajib, terutamanya tentang ilmu akhirat. Kan? Ilmu akhirat tu terlebih utama daripada ilmu dunia. Mari kita tengok pada ayat yang kedua. Bahkan keadaannya tetap benar. Keadaannya Al-Quran tu tetap benar. Tak ada selewing sikit abuk pun. Walaupun ada orang kata Quran ni bukan Quran zaman Nabi Muhammad. Ini Quran ada juga kan. Orang yang berfahaman kata Al-Quran yang ada sekarang ni bukan Quran zaman Nabi Muhammad. Quran yang diciptakan oleh manusia zaman sahabat, mulut ke mulut. Tak. Para sahabat semuanya hafal Quran. Sebab apa zaman Nabi dulu mana ada Quran? Quran, musyaf Quran tu adalah, tapi musyaf Quran tu tak ada. Yang kitab macam kita nak belek ni tak ada. Ada ni siapa yang mula buatkan 30 juzuk ni? Al-Quran ni. Ada ni di zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan. Sayyidina Uthman lah yang pembuat daripada juzuk pertama sehinggalah juzuk yang ke-30. Untuk memudahkan bagi orang yang nak menghafal Quran, nak mengetahui hukum hakam Al-Quran. Kerana Nabi tak ada lah masa tu. Masa tu Nabi tak ada lah. Nabi dah wafat lah. Nabi dah meninggal dunia lah. Maka nak sampai mulut ke mulut tu dah tak payah lah. Jadi di zaman Sayyidina Uthman, sahabat Nabi ni, Sayyidina Uthman ni pun dia pun buat satu buku yang mana tertulisnya ayat Al-Quran, panggil musyaf Quran. Mulianya Al-Quran ni, kalau kita tak ada uduk haram kita pegang Quran. Mulianya Al-Quran sampai tahap tu kalam Allah Ta'ala tu mulia, tak ada uduk tak boleh pegang. Tak ada uduk tak boleh pegang. Mulianya kalam Allah. Kalau hadis Nabi kita tak ada uduk, tak hadis Bukhari ke apa ke, kalau tak ada uduk tak apa kita pegang. Tak haram kan. Tetapi Quran haram kita pegang kalau tanpa beruduk. Untuk memberi ancaman sekeras-kerasnya kepada orang yang ingkar dari sisi Allah dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. Ini Quran. Allah bagi ancaman sekeras-kerasnya kepada musuh-musuh Allah. Siapa sahaja yang musuh Allah Ta'ala ni, ancaman Allah bagi tahu. Apa ancamannya? Kalau mu tak reti nak bersyukur dengan nikmat yang aku bagi, aku akan siksa mu. Kalau mu lalai dengan kehidupanmu, sama mu seperti binatang. Allah kata. Kenapa ni ketegasan Allah Ta'ala nak dalam mendidik kita sebagai hamba-Nya. Sebab tu Quran ni dia tetap benar. Dan memberi ancaman kepada musuh-musuh Allah. Allah yang bagi tahu ni bukan Nabi. Nabi menyampaikannya. Tapi Quran datang dari siapa? Kalamullah. Itu sebab ada Rashid sebut Al-Quranul Karim kalamullah la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pernah dengar? Tak pernah. Saya pun lah dengar bila dah 10 tahun lepas kot. Lama sangat dah nasyid tu. Lama nasyid tu. Dia sebut dah Quran ni adalah kalam Allah. Kan? Quran adalah kalam Allah. Kata-kata Allah. Pesanan Allah Ta'ala, mesej daripada Allah Ta'ala buat kita. Sebab tu kena jaga dan pelihara yang sebaik-baiknya. Jadikan Quran. Itu sebab Nabi kata Quran ni sebagai panduan hidup kita. Siapa bagi panduan ni? Allah bagi tahu panduan. Mu jangan buat ni.
Kamu jangan buat ni az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tak, penzina lelaki, penzina perempuan jika disabitkan kesalahan ke atas mereka, hendaklah dirotan sebanyak 100 rotan. Allah bagi peringatan pada kita kan. Mu tak mau kena rotan, jangan zina. Nampak tak? Dan memberikan berita gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. Banyak Allah sebut, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Ta'ala ni maha pengampun, maha penyayang. Dia kasih kepada hamba dia. Kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya melebihi seorang ibu sayang kepada anak. Ayat yang ketiga, mereka tinggal tetap di dalamnya selama-lamanya. Mereka tinggal tetap di dalamnya selama-lamanya itu apa dia? Itu syurga. Ada orang yang kekal dalam syurga, ada orang yang Allah Ta'ala kekalkan dia dalam neraka. Antaranya yang kekal dalam syurga, orang yang beriman pada Allah kekal. Kemudian yang masuk dalam neraka, kekal di dalam neraka ni siapa dia? Golongan kafir. Orang kafir akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, kerana tiada keampunan Allah Ta'ala kepada mereka, orang yang bukan Islam. Kita orang Islam macam mana pun tetap akan masuk syurga juga. Tinggi mana, banyak mana dosa kita, kita tetap akan masuk syurga juga. Tapi persoalannya, tahankah kita dengan api neraka? Sedangkan api dunia pun kita tak tahan dah. Nampak tak? Api dunia pun kita tak tahan dah. Memang betul, kita semua akan masuk syurga. Semua akan masuk syurga. Tetapi tahan ke kita nak masuk neraka dulu? Sebab dalam neraka tu bukan benda biasa-biasa, tidak. Sedangkan neraka tu tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Neraka ada ular besar, kala jengking, apa jenis binatang huduh ada belaka dalam neraka. Benda yang kita tak suka, tuan-tuan, itu adalah neraka. Kita tak suka, mana ada orang suka ular. Ular besar-besar, apa jenis matuk-matuk apa semua ni kan. Mana ada orang suka? Tak ada siapa pun suka. Nampak? Tidak ada sesiapa pun suka. Tapi itulah yang Allah sediakan bagi orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah seksa dia dalam neraka, Allah kekalkan dia dalam neraka bagi orang kafir. Orang Islam masuk neraka, masuk. Kalau buat salah Allah Taala tak ampun, dia masuk neraka. Tetapi bila keluar daripada neraka, tuan-tuan, setiap ahli neraka bila dia keluar, dia masuk dalam syurga, akan ada satu cok yang dia ni adalah bekas ahli neraka di belakang dia. Di belakang dia ada cok bekas ahli neraka. Tak percaya, terang masuk dulu. Panah neraka ni. Duduk depan pintu neraka tu pun tubuh badan kita boleh cair dah. Apatah lagi bila kita masuk dalam. Kita ngaji kitab Muhimmah sebelum ni kan, disebut ada tukul kan, daripada tukul neraka, ada gunting daripada neraka. Allahu Akbar. Ialah sebab neraka ni benda yang Allah Akbar. Cubalah kita fikir tempat seburuk-buruk tempat kembali neraka. Tempat yang paling buruk iaitu neraka. Sebab tu jadi tanggungjawab pada diri kita sendiri supaya memelihara diri kita daripada kebinasaan. Kita, ahli keluarga kita daripada kebinasaan, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang masuk neraka ni, dia keluar nak masuk syurga gentung. Dia gentung, hitam legam. Kemudian bila dimasuk dalam syurga, baru Allah bersihkan dia. Namun tetap juga di belakangnya ada cok, menandakan dia ni adalah bekas ahli neraka. Cok ni dia tak hilang, kekal selama-lamanya. Jadi kita mintalah dengan Allah, janganlah masukkan kita dalam neraka kan. Kita nak masuk syurga bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesilapan kita minta Allah Taala ampunkan. Yang keempat, ayat yang keempat, dan Al-Quran itu memberi ancaman kepada orang yang berkata Allah mempunyai anak. Ancaman itu tersebut kepada orang yang berkata Allah mempunyai anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala ada anak. Mana ada anak? Itu dah sifat manusia dah tu. Itu dah sifat manusia tu. Allah ada anak. Mustahil bagi Allah ada anak.
Allah Ta'ala ni adanya dia tu dengan sendiri. Qiyamuhu binafsih. Adanya Allah Ta'ala tu dengan sendiri. Tidak ada sesiapa pun yang menciptakan dia. Allah Ta'ala tu bersifat dengan tunggal. Nampak tak? Satu dia je. Sebelum ada dunia ni Allah Ta'ala buat apa pun tak usah tanya. Tak? Jangan tanya benda yang tak menambahkan iman kita. Jangan kita bertanya benda yang tak menambahkan iman kita. Ni saya buat tanya Allah Ta'ala buat apa Ustaz sekarang? Manalah aku tahu. Bukan kita bukannya boleh jumpa direct dengan Allah Ta'ala. Tidak. Nabi Musa yang nak minta tengok Allah Ta'ala pun tak mampu nak tengok. Dia hanya boleh apa? Dia hanya boleh berkata dengan Allah Ta'ala secara direct. Berdoa dengan Allah Ta'ala direct. Itu je. Nabi Musa nak bertemu dengan Allah. Ada kan kisah Nabi Musa nak tengok Allah Ta'ala? Tahu ingat tak kisah Nabi Musa nak tengok Allah Ta'ala? Dia berdoa, dia kata apa? Ya Allah, aku nak tengok sangat. Di Bukit Tursina. Kan? Ya Allah, aku nak sangat tengokmu, ya Allah. Allah kata tak mampu. Mu tak mampu nak melihat aku. Mu tak mampu nak melihat aku. Aku nak juga. Maka Allah Ta'ala kata apa pada Nabi Musa? Hei Musa, kalaulah bukit-bukit sekitar kamu ni tidak pecah saat aku nak munculkan diri aku, nescaya kamu dapat melihat aku. Kalau bukit-bukit sekeliling kamu ni tak pecah, maka kamu dapat melihat aku. Maka Nabi Musa kata, cantik. Boleh tengok Allah Ta'ala, bagi dia pada pandangan dia. Maka ketika mana Allah nak munculkan zatnya, dirinya, ketika tu para malaikat semua turun. Para malaikat semua turun. Malaikat jaga langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh. Sampai malaikat yang ketujuh turun cakap dengan Nabi Musa, hei Musa, tarik baliklah permintaanmu tu. Mu tak mampu nak tengok Allah Ta'ala. Masa malaikat turun tu, langit ni kilat, guruh, kuat. Nabi Musa masa tu takut lah. Nabi Musa masa tu dah takut lah. Pasal apa? Bunyi kuat ni. Guruh. Guruh kuat, kilat sangat kuat. Malaikat turun bagi tahu, hei Musa, tarik balik doamu. Tapi masa tu Nabi Musa kata, tak mau, aku nak tengok Allah Ta'ala. Ketika tu malaikat paling besar, siapa dia? Cip. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni dikategorikan cip lah. Malaikat Jibril turun bagi tahu, hei Musa. Sampai tak malaikat Jibril minta Nabi Musa supaya tarik balik doa permintaan dia. Tapi kata Nabi Musa, tak nak, aku nak tengok juga Allah Ta'ala. Aku nak juga, dia kata. Aku nak tengok Allah Ta'ala juga. Maka ketika mana Allah Ta'ala munculkan diri tajalli di satu bukit, dekat di Bukit Tursina, ketika tu bukan Allah Ta'ala tunjuk diri dia, tak kan? Masa tu baru sedikit sahaja cahaya yang menutupi kita daripada melihat Allah. Bukan Allah Ta'ala tu duduk belakang cahaya, tidak. Allah tidak duduk belakang cahaya, tapi cahaya itu menutupi kita. Cahaya tu menutupi kita daripada melihat Allah Ta'ala. Sedikit sahaja cahaya tu keluar, maka pecah habis semua bukit-bukit sekeliling Nabi Musa. Ketika itulah malaikat Jibril terus pegang Nabi Musa dan peluk, bawa lari daripada bukit tersebut. Kalau tak bawa lari, maka Nabi Musa akan terkena bekas-bekas daripada gunung-gunung tersebut, bukit-bukit sekitar dengan situ. Nampak tak? Bagus sikit. Bukan makna Allah Ta'ala duduk belakang cahaya, tak. Cahaya tersebut menutupi kita. Cahaya tersebut menutupi kita. Bukan tutup Allah Ta'ala, tak. Kerana Allah Ta'ala tak berhajat kepada sesuatu untuk tutup dia, tak. Allah Ta'ala tak berhajat pada sesuatu. Kita je yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah ciptakan nur cahaya ni tak menutupi mata kita, tak dapat kita nak melihat Allah Ta'ala. Maka masa tu sikit je tuan-tuan. Cahaya tu keluar sedikit. Cahaya bukan Allah Ta'ala, tapi cahaya tu keluar sedikit sahaja, pecah habis bukit. Lalu Nabi Musa pun dia pengsan. Kenapa masa tu guruh yang sangat kuat. Hancur habis bukit sekitar dengan kawasan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa sedar daripada pengsannya. Dia kata apa pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku bertaubat di atas permintaan aku itu. Kenapa? Kita memang tak mampu untuk melihat Allah Ta'ala. Jadi mustahil bagi Allah Ta'ala tu ada anak, kan? Jangan kita kata Allah Ta'ala tu ada anak.
Yang kelima, sebenarnya mereka tidak mempunyai apa-apa pengetahuan mengenainya dan tidak juga datuk nenek mereka. Besar sekali perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkataan dusta. Ni Dajjal ni. Nampak tak? Kata dia Tuhan. Nak kerja Dajjal ni, dia kata aku yang Tuhan. Sedangkan Allah bagi tahu siap-siap dah, mereka ni tak tahu apa-apa pun. Datuk nenek mereka pun tak tahu. Allah Ta'ala kata besar sekali perkataan syirik bila mereka mengaku diri ni sebagai Tuhan, maka syiriknya paling besar. Itu sebab syirik ni Allah Ta'ala tak ampunkan. Dosa syirik, dosa-dosa lain kita dengan Allah ampunkan, tapi jangan kita syirik pada Allah. Syirik pula syirik besar. Kata kita Tuhan, kan? Mengaku diri kita sebagai Tuhan. Memang tak kita ingat benda ni berlaku luar negara je. Nampak tak? Ataupun Dajjal aja yang akan mengaku diri sebagai Tuhan. Tak, dan Dajjal kita dalam negara Malaysia kita ni pun dah ada orang mengaku diri sebagai Tuhan. Cukup bahaya, kan? Yang keenam, maka barangkali engkau wahai Muhammad membunuh dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesah-kesah perbuatan mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Yang ketujuh, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka siapakah di antara mereka yang lebih baik amalnya. Yang ke-8, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang ada di atasnya bumi hancur menjadi tanah rata lagi tandus bila berlaku kiamat nanti. Yang ke-9, adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa Ashabul Kahfi, penghuni-penghuni gua dan yang mempunyai raqim, iaitu batu bersurat itu, termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Yang ke-10, ingatlah tak kala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami rahmat kepada kami dari sisimu, dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Ayat ni Allah Ta'ala pesan nak pada Nabi Muhammad, jangan terikut kata-kata orang kafir yang mengaku diri ni sebagai Tuhan, yang mengaku diri ni sebagai Nabi. Jangan mudah terikut sangat. Sungguhnya kami itu Allah telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Apa yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini, kan, sebagai satu perhiasan. Inilah apa yang ada ni, kita tengok pokok dan sebagainya. Semua ni adalah satu perhiasan bagi bumi. Allah yang ciptakan, bukan orang lain. Bukan orang lain, Allah yang menciptakan. Jadi lalu Allah Ta'ala cerita pada Nabi Muhammad, adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa Ashabul Kahfi, iaitu penghuni-penghuni gua tu, dan yang mempunyai raqim, iaitu batu bersurat itu, termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Allah tanya pada Nabi Muhammad, adakah kau sangka, mu tahu tak bahawasanya kisah daripada pemuda-pemuda yang berada dalam gua ini adalah sebagai salah satu tanda kekuasaan aku. Maka Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad dia pegang bahawasanya Allah Ta'ala tanda dalam kisah Ashabul Kahfi ni, pemuda-pemuda dalam gua ni adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Mana tak kuasanya? Mereka ditidurkan selama berapa tahun? Ratusan tahun. Dapat dia punya duit tu tak pakai dah. Nampak tak? Duit sekeleng. Orang kata panggil duit sekeleng. Duit sekeleng. Duit shilling tu tak pakai dah. Dia punya duit tu nak pergi pekan, pergi tengok, ini duit tahun bila ni? Mu ni hidup sama bila, kutip mana duit ni? Nampak tak? Allah tidurkan. Tak mustahil bagi Allah untuk melakukan sesuatu. Kalau kita buat mustahil lah. Nampak tak? Tapi kalau bagi Allah Ta'ala tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nak tidur kau orang sampai ratusan tahun. Nampak tak? Tidur bukan mati, tidur. Nampak tak? Elok menyawa apa semua. Dan bangun pemuda-pemuda ini, dia menyangkakan mereka baru hanya tidur beberapa jam sahaja. Mereka menyangka mereka tidur hanya beberapa jam saja dalam peristiwa kisah pemuda Ashabul Kahfi ni, yang tidur dalam gua ni. Mereka rasa tidur berapa jam. Rupa-rupanya dah beratusan tahun mereka tidur. Tuan-tuan, macam kita tuan-tuan, malam tadi tidur malam tadi, sedar-sedar dah subuh. Pasal apa sekejap benar? Kan? Pasal apa rasa macam baru sejam je kita tidur. Ada tahu-tahu kita dah tidur 4-5 jam. Tak mustahil bagi Allah nak bagi kita begitu.
Ayat yang terakhir, ingatlah tak kala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa. Mereka berdoa, Pak. Pemuda tadi berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Minta dengan Allah. Nak doa pemuda ni bila dia masuk dalam gua, lalu dia minta dengan Allah Ta'ala supaya berikan keselamatan kepada mereka. Begitu juga kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya berikan keselamatan kepada kita saat kita bertemu dengan Dajjal kelak. Kalau kita sempat berjumpa dengan Dajjal, minta Allah selamatkan kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah panjang umur dan rezeki, kita sambung lagi kuliah subuh kita pada bulan hadapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.